Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So first kali saya akan kenalkan diri saya dulu. Macam biasa, moderator merupakan pegawai sukan daripada UIA Kuantan, Muhammad Arif Zulfitri atau lebih dikenali dengan nama AI. So insyaAllah minggu ni saya akan moderate berkenaan dengan tajuk kita punya minggu ni, Running for Healthy Lifestyle. Secara umumnya, gaya hidup sihat ditarifkan sebagai satu proses atau amalan kesihatan ke arah perubahan hidup yang memuaskan, yang meliputi pelbagai aspek, termasuklah penjagaan pemakanan yang seimbang, bersenam, mengawal tekanan atau stres, dan yang paling penting adalah menghindari diri daripada aktiviti-aktiviti yang negatif dan berisiko. Manakala menurut WHO pada tahun 1946 pula mentarifkan perkataan sihat dan kesihatan sebagai satu keadaan sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial, dan tidak hanya ketika ketidakadaan kesakit. Kesihatan juga membawa erti kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif. So dia selari dengan minggu lepas kita berkenaan dengan sukan sunnah dan sunnah bersukan. So ini adalah dituntut juga dalam agama Islam itu sendiri, iaitu seseorang yang kuat lebih disukai Allah berbanding orang beriman yang lemah. So kita harus menjaga kesihatan kita. Bersama saya hari ini adalah tak lain dan tak bukan seorang figura yang agak dikenali juga dalam bidang larian dan juga kesihatan umumnya. Beliau adalah yang dimaksudkan saudara Muhammad Faiz bin Osman. Assalamualaikum coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau nak diterangkan coach ni, dia punya background dia macam-macam. Beliau adalah merupakan seorang pemegang ijazah daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. So saya punya brother jugalah ni. So hidup Sportrack. Merupakan seorang ambassador Beliau juga merupakan ambassador kepada Skoran Malaysia 2018 dan 2019 pada acara Selangor Half Marathon, dan Karin merupakan atlet yang di bawah sponsor Puma Malaysia. Oh, hebat ni. Garmin Malaysia, Natural Nutrition and Sport Supplement, Windrunners dan Key Power Sport Pacer. Beliau juga merupakan seorang dulu kita panggil fitness instructor ataupun personal trainer daripada True Fitness Malaysia. Okey, terlalu banyak. Sekarang ni Karen ni kita punya coach ni adalah kita punya consultant untuk Biggest Loser UIA Kuantan. Steady coach. Okey coach, untuk pertama kalinya larian dari perspektif kesihatan dan kecergasan ni, apakah yang boleh coach terangkan sedikit berkenaan perkara ni? Silakan coach. Okey. Untuk topik yang pertama, larian dari sudut perspektif kesihatan dan juga kecergasan. Okey, kalau kita tengok dari sudut pandangan kesihatan, okey, larian ni adalah merupakan aktiviti fizikal. Okey, bila kita sebut physical activity ni melibatkan pergerakan badan. Tak ada aktiviti fizikal macam duduk, baring, tidur, tak ada. Okey. So kalau macam larian ni kita berlari, kita menggunakan kita punya badan lah, mostly kita guna lower limb ataupun lower body parts. Okay, so bila dah melibatkan pergerakan, okay, ia menggunakan tenaga. Secara tak langsung akan menggunakan tenaga, dan bila guna tenaga, badan dah produce heat, okay, dan dah start berpeluh. So masa exercise, badan akan release endorphin. Okay, endorphin ni yang menjadi painkiller natural untuk kita overcome stress. Maknanya dia banyak, endorphin ni sebenarnya banyak benefit dia. Okay, bila kita dah start aktiviti pagi kan, dah start berpeluh, endorphin dah release. So kita dah start our day sebagai productive day. Tak kisahlah buat aktiviti apa-apa pun, tapi kalau macam hari ni kita bincang pada topik larian, so kita fokus pada larian lah. Okay, apa yang saya amalkan sebelum ni, memang setiap pagi saya akan bangun awal. Okay, subuh ada je sebelum subuh saya buat sesi larian. Tapi kalau macam kerja, kena tengoklah, depends pada timing lah, kena ke tak kena kan. Okay, so dah start awal pagi tu dah produktif. Kita dah start running, dah start berpeluh. Okay, so ia memberikan impact yang positif pada badan. Tu dari sudut kesihatan. Okay, kita berlari, kita dah start berpeluh, kita dah start positif, kita dah start produktif. Okay, ia membawa kesan the whole day. Sebenarnya banyak faktor lagi untuk menjadikan produktif day ni, tapi senaman ataupun larian adalah salah satu daripada cara hidup ataupun lifestyle yang sangat baik. Okay, so simple je kan. Larian ni benda yang simple, dia tak perlu orang cakap apa, menggunakan masa yang panjang, sebab masa tu kita sendiri yang tetapkan.
Okey, so dari sudut kecergasan pula, terdapat 5 komponen, okey, 5 komponen utama dalam kecergasan yang melibatkan kesihatan. So ini Ahmad tak tahu, dalam sport science ada 5 komponen. Dia ada 2 sebenarnya. Cabang dia ada health related, kesihatan dengan skill related, kemahiran. Maknanya dalam cabang fitness tu, dalam cabang kecergasan ada 2, health dengan skill. So health ni ada 5 komponen utama, iaitu cardiovascular fitness, muscular strength, muscular endurance, flexibility dengan body composition. So nombor 1 apa? Cardiovascular fitness. So dalam komponen kesihatan sendiri, dalam komponen kemahiran, yang kesihatan ni, cardiovascular fitness adalah yang pertama, yang paling penting. Sebab apa? Sebab cardio refers to jantung. Bila tak ada jantung apa jadi? Bukan setakat berlari kan. Kita nak bangun pun tak boleh, nak berkelip pun tak boleh. So tak ada jantung, tak ada dah kita. So that's why dalam komponen of fitness, cardiovascular ni nombor 1, paling top. Tak kisahlah kita buat aktiviti apa-apa, melibatkan pergerakan. Bila melibatkan pergerakan, jantung kena bekerja. Dia kena pump darah dengan oksigen ke seluruh badan. So dari sudut perspektif kecergasan dan kesihatan tu dia relate each other. Cumanya bila kita buat aktiviti kecergasan, aktiviti fizikal ni, dia akan memberi impact yang lebih baiklah kepada kesihatan. Sebab kalau orang cakap term sihat ni simple je. Sihat kalau kawal makan, tidur cukup kan, cukup makan, cukup tidur apa semua dah sihat. Tapi bila kita masukkan fitness dalam kita punya lifestyle ataupun kecergasan ni, kita buat aktiviti yang memberikan bonus lah kepada badan. Okay, so harap korang clear lah benda ni. Kesihatan, kecergasan, dia relate each other, tapi bila ada kecergasan dalam konteks kita punya life ni, okay, yang memberikan input lebih baik dan serta bonus untuk badan kita. Okay? Okay, terbaik coach. So maknanya kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan komponen fitness ni, dia sangat banyak coach So yang tu kena tajuk lain tu rasanya. Sebab dia daripada 5 ke 7 apa semua tu nak diceritakan tu dia agak banyak. So nak penerangan tu kan. Okay coach, selalunya kita tahulah larian ni adalah sukan yang bukan nak kata mudah. Kalau tanya saya sendiri nak berlari 2 kilo buat masa sekarang ni memang payah jugalah. Tak cukup fitness. Okay, ini dia sangat menarik coach benda ni. Bila orang tahu, okay, bila kita dah boleh berlari apa semua ni, kita akan cakap, oi aku dah fit dah ni. Aku rasa aku dah fit dah ni. So kita cuba nak challenge diri sendiri kan coach kan. Yes. Okay, bagaimana nak tahu fitness ni sebenarnya coach dalam larian kita ni? Okay. Kalau tanya saya rasa untuk bidang saya fit lah. Untuk saya tu. Okay coach, terangkan coach. Alright, okay. Bagaimana nak tahu kita punya fitness status ataupun fitness level ataupun current fitness dalam larian? Okay, dia sebenarnya bukan sekadar larian. Dalam the whole activity ataupun the whole apa orang cakap, kita punya state condition is refers to ada 2 cara. Kalau dalam larian ada 2 cara. Satu iaitu kita ukur tahap kecergasan kita dengan mengukur resting heart rate. So ramai sini tak tahu macam mana nak ukur kita punya current fitness kan, fitness level. So salah satu adalah dengan mengukur kita punya resting heart rate. Maknanya resting heart rate ni adalah heart rate semasa kita berehat. Okay, dia ada contoh, dia ada beza tau rehat dengan sekarang. Sekarang ni dia tak panggil rehat dah. Macam saya dah, heart rate dah naik dah ni. Sebab kena bagi talk kan. So rehat tu maknanya keadaan kita steady state. Maknanya kita bangun tidur, kan, kita bangun tidur, kita bangun dulu, bangun berdiri, dan jalan, minum air, lepas tu duduk. Duduk pun kita kena relax dulu, ambil masa 5 minit untuk reduce stress level. Okay, and that time barulah kita measure heart rate. Nak dapatkan resting heart rate yang betul-betul accurate. Okay, so kalau macam sekarang tak boleh measure lah sebab memang orang cakap apa, dah tercampur kan, dah pagi tadi dah jogging, dah makan, dah minum. So not orang cakap the time yang accurate untuk kita cari resting. So sekarang kaedah untuk cari resting heart rate, nak tahu status kita punya fitness level, ada 2 cara, satu manual, satu auto. Okay, so cara manual ni lagi efisien sebab yalah kita pun tahu kan kalau kita pakai auto, pakai jam, tak semestinya accurate. So kaedah manualnya ada 2. Okay, satu melalui pengiraan melalui carotid pulse. Dia dipanggil sini, dipanggil carotid pulse. Kita punya Adam's apple ni sebelah kiri sikit je ataupun sebelah kanan sikit. So guna 2 jari ni, cari pulse kat sini. Cuba, kalau boleh cuba sekejap kan. Okay, ni dipanggil carotid pulse.
Okey, dan satu lagi dipanggil radial. Radial pulse ni di mana pengukuran dia dekat kita punya wrist ni, okey, bawah je kita punya thumb ni kan, bawah satu alignment kat sini. Ni carotid. Ni radial, sorry, ni radial. So kalau nak measure senang je, bangun pagi, minum air sekejap, duduk, okey, then relax, pagi betul-betul cool, okey, dapatkan macam feeling lah macam kita khayal kan, jangan khayal lebih pula. Okey, dapatkan relax, then baru kita akan cari dekat radial ataupun carotid. Okey, pengiraan dia simple saja. Kalau boleh ni lah kena ada kertas dengan pen lah supaya senang untuk catat kan. Okey, untuk pengiraan dia saya pakai kaedah yang paling simple iaitu 6 saat. Okey, kita kira 6 saat, pakai jam juga, 6 saat then start count kita punya beeping. Let's say, okey, lepas 6 saat kita dapat result dalam 4 beat per minit kan. Okey, kalau 4 kita times dengan 10. So the whole 1 minute BPM adalah berapa? 40 lah. Sebab 4 darab dengan 10 kan. Jadi resting kita adalah 40. Tulis je lah. Kalau macam rasa macam tak confident, buat lagi sekali. Kemungkinan dia akan ada variable sikit lah. Tu biasalah faktor kita nervous. Kadang-kadang kita sendiri pun nervous nak measure heart rate sendiri kan. Takut tengah fokus tiba-tiba keluar benda kan, tu lah, terus naik heart rate. Okay, kalau boleh dapatkan ukuran yang tepat melalui selepas saja waktu tidur, maknanya bangun, relax, dapatkan ni checking heart rate then start count lah. Okay, kaedah dia 6 saat ataupun kita boleh guna 20 saat pun boleh, 30 saat pun boleh, 60 saat pun boleh. 60 kena measure betul-betul 60, tapi akan ada gangguan sikit sebab kita punya mental nak fokus sangat, tapi dalam masa sama kita rasa macam terlebih ke beat tadi, aku tak kira. Jadi macam benda tu akan mengganggu konsentrasi. So kalau boleh buat 6 saat macam saya cakap tadi kan, then times 10 lah. Kalau ada 5 beeping dalam 6 saat, darab dengan 10, maknanya 50 lah kita punya resting. Okay, catat hari pertama, buat selama 5 hari berturut-turut. Sebab kita nak dapatkan average 5 hari. Tu nak menentukan kita punya berapa nilai sebenar kita punya resting heart rate. Tu cara manual. Kalau menggunakan auto, menggunakan device lah macam jam. Jam kan dah ada ni kan, ada sensor kat belakang ni. Yang hijau ni berkelip ni heart rate sensor. Kalau merah, kalau jam yang lebih advance, dia akan ada reading SpO2. Okay, so kalau macam jam pun sama. Okay, jam bangun pagi sama juga. Just pergi ke heart rate punya ni. Saya tunjuk. Dekat health stat ni dia terus ada heart rate. Nampak tak? Terus ada heart rate kan. Tengok 110 tinggi tu. 109. So kat sini kita tengoklah nilai average. Ambil dalam masa seminit, tengok average berapa. Then tulis. Okay. Ataupun yang lebih tepat menggunakan chest rep. Kita sarung, pakai je chest rep tu sampai ada chest rep. Okay, then ambil nilai macam biasa. Dan satu kaedah lagi dengan menggunakan mesin BP lah. Mesin BP kan dah ada heart rate kan. Pakai je tengok nilai average untuk seminit. Dia macam itulah kalau nak measure, nak senang untuk tahu kita punya current condition. So kalau let's say lah result yang kita dapat tu 80 dan ke atas, resting heart rate 80 ke atas, it's indicate that kita ada satu bukan penyakit, risiko penyakit takikardia. Maknanya kita punya beeping tu terlampau laju dalam resting. So memang kena check lah. Then kalau kita punya heart rate tu below 50 and below 50, memang indicate kita fit, tapi orang yang tak pernah exercise, dia punya beat per second tu terlampau rendah, means indicate ada bradycardia. Ada tachycardia, bradycardia, benda yang berbeza. So orang yang terlampau macam rendah resting dia, 30, 40, memang kena check. Sebab apa? Sebab kalau dia tak aktif. Kalau dia aktif lari-larian, benda tu memang memberikan indikator bahawa kita dah fit ataupun memang kita fit. Macam atlet level memang 40 ke bawah dia punya resting. Macam orang biasa yang baru nak start, check resting tiba-tiba 30 lebih. Better check lah. Okay. So tu indicate memang macam robot lah, macam relax sangat kan, 30, 40 relax sangat. Kalau normal range dalam 60 hingga 80 tu normal lah. Atas 90 ada bit high lah. So kat situ kita boleh nampak kita punya current state ataupun condition. Okay. So kalau macam dia punya indikator senang je. Lagi rendah resting, lagi fit bagi orang yang aktif. Okay, ingat bagi orang yang aktif.
Kalau tak aktif, better pergi check. Okay, mungkin barikardia ataupun ada simptom melibatkan cardiovascular punya disease lah. Okay, then kalau macam bayangkan kita berlari, okay, jantung kita macam orang yang fit ni, bayangkan kita lari, jantung kita ni start dengan very low. Maknanya kalau resting orang tu 40, okay, so dia punya start tu sangat-sangat cool lah berbanding dengan orang yang resting 60. Kena faham yang tu. Bila orang yang 40 tu, dia punya resting, start jogging, start warm up, dia punya heart rate baru 50%. Tak sampai lagi orang yang 60 dah naik 60%. Dia macam tu. So condition dia adalah mengetahui resting. Yang kedua, panjang lah pula ni. Yang kedua adalah nak tahu fitness dalam radian ni, salah satu cara biasa kita orang conduct lah as a sport science, kita orang conduct Cooper test. Cooper test ataupun beat test. Dalam soccer memang kita buat beat test lah ataupun bleed test. Tapi dalam larian kita boleh buat 2.4 maximum run. Ataupun dipanggil sebagai Cooper test. Okay. So Cooper test ni pula kita lari 2.4 km dengan selaju, sepantas yang boleh. So result gonna be macam untuk perempuan 13 minit ke bawah, 13 hingga 11 adalah indicate average. Bukan, excellent. Okay, untuk lelaki bawah 10 minit is excellent. Dia macam tu. So Cooper test ni menentukan kita punya level. Dia ada level-level tentu. Macam korang buat 2.4 dalam masa 14 minit, tu average biasa. 15 minit tu maksimum untuk average. So kalau atas daripada 15, indicate that kita punya cardiovascular tu masih lemah. So korang boleh buat lah. Try lah buat pertandingan 2.4 km, dapatkan flat route, jangan ada bukit apa semua, jangan ada halangan. Buat je 2.4 dan tengok berapa minit. Biasa kalau untuk masuk sport science, berapa hari kena buat? Kalau dulu lah, bukan sekarang. Dulu. Dulu kita nak at least 12. Yes, bawah 12 untuk lelaki. Kalau untuk masuk sport science punya ni lah, nak belajar sport science, memang dia ada special fitness level kena achieve. Macam saya buat dulu 10 minit lebih lah. Masa tu belum lari lagi. Start just main bola apa semua, tapi boleh lari dalam 10 minit lebih. Maknanya indicate that memang bukan average lah, excellent lah untuk lelaki. Tapi kalau boleh buat 10 minit ke bawah tu memang superb lah. Dah macam atlet lah. Okay. So dia kaedah ni pun boleh menentukan kita punya VO2 max sebenarnya. Secara manual, let's say lah, okay, let's say saya pun lupa dia punya pengiraan. 843, dia punya pengiraan dia, let's say kalau kita dapat berlari 10 minit, 2.4 km, kita nak menentukan kita punya VO2 max. Okay, yang ni field test lah, dia lagi tepat bila kita buat lab test. Okay, so let's say kalau buat 10 minit, dia punya rumusan adalah 483, tolak dengan masa yang kita dapat tu, 483 tolak dengan 10, bukan tolak, bahagi dengan 10, dapat 48.3 kan, dan tambah dengan 3.5. Okay, so 483 tolak dengan bahagi dengan masa yang kita dapat tu 10 minit, 48.3 kan, tolak dengan tambah dengan 3.5, tambah dengan 3.5, maknanya total dia 51.8. Ni adalah anggaran kasar VO2 max. So ramai orang tak tahu macam mana nak measure VO2 max selain daripada buat fit test, lab test ataupun bergantung pada jam. So nak tahu, buat larian 2.4 km, dapat result, okay, 483 bahagi dengan masa yang kita dapat dan tambah dengan 3.5. So tadi saya kira dapat 51.8. Means indikator 51.8 untuk average umur 35 tu dah kira excellent, not superior, excellent. Tu contoh dia. Okay, so boleh apply lah nanti. Cuba petang ni terus buat kan. Coach dah bagi dah rumusan. So boleh try. Tapi untuk permulaan orang yang baru nak start running, better don't lah. Sebab kalau melibatkan aktiviti yang kita push until maximum level, memang sukarlah, bahaya untuk jantung terkejut. Okay, so saya sarankan berlatih dulu, jogging macam biasa dah 2-3 bulan konsisten, dan baru boleh buat certain test lah untuk mengetahui kita punya fitness level tu. Okay, so ada ni ke, rasa macam dah explain detail kot tu. Panjang juga coach. Menarik dekat situ. Saya nak ni pun dia agak panjang, so nak tahu fit ke tak fit, you all je lah yang boleh tahu diri sendiri dengan ada ilmu jugalah benda-benda. Okay coach, yang seterusnya ni agak menarik.
Ni penting untuk orang macam saya lah. Dulu pernah jadi sangat fit, sekarang ni dah jadi sangat obes. Okay, dia punya soalan dia coach, antara dia tips runner yang ada masalah kesihatan seperti obesity, asma, high blood pressure dan lain-lain. So mungkin coach ada cara yang mudah untuk diorang ni berjinak-jinak dengan bidang larian ni. Mungkin coach boleh kongsikan? Okay. Tips running kita nak start running tapi ada masalah kesihatan. Ni untuk golongan beginners lah. Okay, tapi untuk golongan yang dah start lari tapi still ada condition tu perlu berhati-hati jugalah. Okay, sekiranya kita ada medical condition, okay, tak kisahlah ada masalah jantung ke, ada chronic asthma, okay, ada pergi kencing manis ke, ada blood pressure, okay, seelok-eloknya consult dengan doktor dulu. Yang ni yang paling penting sebab macam saya, walaupun saya seorang orang yang aktif, saya tak boleh nak bagi advice kau terus buat training macam ni, tak boleh. So yang paling tahu kita punya status kesihatan adalah diri sendiri, dan second adalah doktor lah yang check kita. So kalau orang tu memang ada masalah jantung kan, dah pernah buat stent ke apa semua, so doktor yang tahu kita punya limit ability tu. So kena consult dengan doktor dulu untuk meneruskan aktiviti ni kita, ataupun dia akan bagi optional dari segi instead of running dia akan suruh buat strength training dulu ke, macam tu. Okay, so bila dah doktor benarkan, the first step is start small. Memang yang tu paling penting. Apa-apa orang yang tak aktif, orang tak pernah aktif, orang yang memang tak pernah bersukan sebelum ni pun, apa-apa saranan nasihat daripada pakar ke, daripada coach, kena start small. Okay, mulakan dengan perlahan-lahan. Okay, saya pernah share pasal Galloway Method. Galloway Method ni di mana dia punya expert ni, dia merumuskan ataupun memberi nasihat orang yang dah baru nak start menggunakan kaedah run, walk, run. Dia punya ratio-nya tu, run, berlari, berjalan, berlari, ataupun berjalan, berlari, berjalan. Konsep dia menggunakan durasi. Dia tak boleh guna distance sebab bila kita dah baru nak start, kita terus aim satu distance target, let's say lah 5 km. Mana kita tahu 5 km tu berapa minit kita boleh habis? Tak boleh. So bila kita aim for distance, kita punya otak ni akan set, aku nak try 30 minit lah 5 km. Padahal baru nak start. So menjejas atau membahayakan kesihatan. Macam saya sendiri ada asma. Saya kronik asma daripada kecil, memang pernah warded, masuk nebulizer apa semua, masuk air. Memang teruk tau, daripada kecil sampailah saya diploma, still ada lagi asma. Tapi once saya dah start larian 2015, alhamdulillah sekarang ni tak ada dah asma. Dulu memang saya started running 2015, saya memang bawa inhaler. Memang sentiasa bawa sebab ada satu kes terlupa bawa. Kita baru nak start event, rasa fun run, terlupa bawa. Masa tengah larian tiba-tiba semput, panik. So memang macam mana kan, jadi panik. So kalau macam kita tahu macam mana nak handle, okey, tapi orang yang tak tahu, collapse, bahaya. Okey, so memang bawa inhaler, letak je. Macam saya dulu, saya bawa ampos, letak je dalam tu ataupun pegang, tak kisah. Tapi inhaler ni kalau kita goncang lama-lama, dia punya gas tu akan effect sikit. So tak apalah, invest lah RM10 untuk asalin tu kan, kalau Ventolin mahal sikit. Okey, bawa je ke mana-mana. Kalau ada macam asthma attack, just puff je lah macam biasa. Ataupun teknik dia sebelum lari kena puff dulu kali. Okay, lari start dengan slow, sama juga. Jadi kita tak boleh start dengan laju, kena start dengan slow, perlahan sampailah intensity tu naik sikit-sikit, badan dah start panas, dan barulah attack tu kurang. Tapi depends on the cuaca. Macam saya pernah experience dah puff apa semua, start slow tapi tiba-tiba hujan. Kita nak aktivitas cuaca susah sebab badan kita bukannya atlet yang senang adapt. So tiba-tiba sejuk, attack terus. Tapi nasib baik bawa inhaler. So benda tu boleh menyelamatkan kita lah. Ni faktor kesihatan, faktor keselamatan. Orang yang ada masalah, better bawalah ubat ke apa-apa yang doktor fokus ataupun doktor suruh bawa bekal ubat. Okay? Dan kalau boleh bagi tahulah family nak jogging ke, nak run ataupun berlari bersama teman. Yang tu lagi safe. Tu lagi eloklah. Okay, so memang macam tu lah. Kalau dari segi obesity tu, nasihat saya start with walk dulu. Walk, increase gradually kita punya intensity by walk, brisk walking, baru masuk slow jog. Sebab orang yang memiliki berat badan berlebihan yang sebelum ni tak pernah bersukan, dia different dengan orang yang pernah bersukan. Sebab orang yang bersukan ni aktif, walaupun dia gemuk ataupun walaupun dia berat,
dia mempunyai muscle mass different percentage dengan orang yang tak pernah bersukan. So jangan compare, sebab kebanyakan orang compare, sepupu saya 100 kg boleh je lari, kenapa saya 100 kg tak boleh lari? Awak tu tak pernah bersukan, main congkak memanglah. So kita kena wujudkan satu macam knowledge di mana kita kita start macam slow, benda-benda yang selamat, kaedah yang selamat. Okay, so kalau orang dah tahu memang macam Haji dia pernah main rugby, sekarang badan dia naik lah sebab dia tak main rugby kan. So kena start pun start slow, tak ada masalah. Jangan macam terus compare dengan orang lain, tak boleh. Okay, ikut keupayaan diri sendirilah. Okay, so orang ada condition ke apa semua dah tahu kan, dah ada condition memang dinasihatkan pakailah. Orang ada ni condition, pernah operate ke, ada ACL ke, meniscus tear ke, pakailah knee guard. Tak ada masalah, benda tu akan menolong. Tapi dari segi sudut psikologi memang akan menyukarkan, sebab kalau kita nak perform susah, sebab dia akan limitkan kita punya pergerakan. Okay, so tu saya punya tips untuk runner yang baru nak start, ada medical condition lah. Okay, terbaik. So saya terasa lah part obesity tu sekarang memang payah jugalah kan. So dah mula berubah kan. Lepas ni saya akan berubah coach. Okay coach, antaranya yang ni agak popular juga soalan ni. Setengah orang dia ada confuse bab dua ni, antara warm up dan stretching. Perlu ke buat? So dalam larian ni benda ni adalah penting. Saya pun tahu benda ni dan coach lagi lah tahu. So apakah warm up atau stretching dulu? Mana dulu coach? Perlu buat? Cantik soalan tu. Benda ni pun saya pernah buat posting pasal video lah, macam mana nak warm up ataupun macam mana nak stretching. Okay, dalam kaedah sains sukan ataupun dalam kaedah research, dia ada menyatakan yang warm up ni adalah essential. Dan stretching adalah part of the warm up. Maknanya kalau ikut dia punya turutan tu, maknanya kena buat apa dulu? Warm up dulu. Sebab warm up ni adalah aktiviti pemanasan badan. So dia gimmicks to the movement, apa yang kita buat next. Let's say kalau kita berlari, apa warm up yang paling baik untuk lari? Mestilah kena berlari sebab tak ada warm up lain. Okay, sebagai contoh lain, okay, apa warm up yang sesuai untuk orang bermain baseball ataupun softball? Dia berlari pun boleh, tapi dalam masa sama dia akan menggunakan dynamic movement, macam buat circulation tangan. Sebab apa? Sebab dia akan buat pukulan kan. So dia panggil yang tu warm up tapi plus dynamic stretch ataupun ballistic stretch. Benda yang melibatkan rotation. Rotator cuff ni kita akan guna nanti kan. So kita buat specific warm up. Okay, untuk larian pula, warm up macam mana? Okay, warm up senang je. Kalau orang yang ada jump, buat larian zone 1. Zone 1 tu indicates that very low, 60% and below. Maknanya dengan kaedah tu kita pakai, badan kita tak terkejut. Kita buat slow jog dulu. Slow jog. So that's a warm up. Then lepas warm up, kaedah yang paling baik, bonus orang cakap, kalau tak buat tak apa. Sebab dalam running ni, larian tu sebagai the whole process warm up dah. Dan juga stretch. Cuma stretch ni is dia punya definition different. Stretching is relate to the ROM, range of motion. Maknanya maximum ROM. Orang yang buat stretch, after warm up, dia akan increase the ROM, range of motion. Maknanya let's say kalau dah warm up kan, so kita buat dah stretching. Ni macam type of stretching. So orang yang tak buat stretching, let's say lah, orang yang tak buat stretching, dia punya tangan macam ni je. Warm up terus play game kan. Orang yang buat stretching, dia akan jadi flex. Maknanya dia punya room dah changed. Dah changing disebabkan oleh stretching. Tu dia punya effect dia. Okay. Tetapi dalam sukan larian, sebagai contoh ada orang buat research juga. Bukan larian, dalam konteks sport, ada juga di mana stretching ni akan menyebabkan kita hilang fokus ataupun hilang sedikit tenaga. Betul. Okay, kalau ikut konteks stretching ataupun dalam kategori stretching dah banyak. Ada static stretch, ada active stretch, ada dynamic, ada ballistic kan. So yang paling power sekali PNF. PNF ni dalam sport science dia refer to proprio neuromuscular facilitation, PNF, panjang gila kan. Siapa boleh jawab bonus nanti. Okay. Okay. So biasa orang buat PNF stress sebelum sport, dia ada signifikan yang akan menyebabkan kita hilang keupayaan sebenar. Sebab bila kita buat stress PNF ni dia involve counter parts. Maknanya bukan kita duduk diam. Okay, let's say kita buat PNF ni kaki. Okay, orang yang apply PNF kat kita tolak kaki kita. Tapi PNF ni kita kena counter balik. Counter. What happen bila counter?
So akan berlaku pergelutan muscle tu, otot tu, otot konsentrik, eccentric. Kita kat tengah-tengah. Sebab kita nak dapatkan nilai yang betul-betul optimum dalam stretching. Counter, kalau orang tolak kita relax, dia bukan PNF. Tu lebih pada aktif kan. So relax macam tu. Tapi kalau kita counter, dia akan menggunakan tenaga yang lebih. That's why dalam sport dia akan menjejaskan sedikit prestasi. So biasa PNF ni orang apply after sport. Maknanya stretching ni warm up, stretching, sport, larian ke apa, bola ke tak kisah, cool down and stretch. Dia macam tu. So starting dengan warm up, end up dengan cooling down. Stretching ada dua-dua, pre and post. So post boleh apply PNF, okay, yang awal-awal boleh apply static je. Okay, untuk penggunaan muscle tu tak nak bagi terlebih guna tenaga. Okay, so yang tu ni lah kalau ikutkan soalan tu, mana dulu? Warm up first, stretching, then baru play. And after that, cool down, stretching. Okay, tapi kebanyakan orang dalam larian, apa yang saya observe, stretching dah, warm up dah ada, bagus. Stretching pun dah ada, dah berpeluh. Kat garisan permulaan tu dah relax, dah badan dah panas. Dah start lari, lari. Cross je finish line, happy, satisfied. Sarung medal, ambil finishati, balik. So itu adalah konsep yang kurang optimum. Kalau kita nak jaga badan kita, dia like macam kita pergi gym, etik. Kita pergi gym, kita pakai dumbbell. Pakai dumbbell kita campak. Kita balik. Bagus tak bagus? Tak bagus kan? So etik dia pakai dumbbell, letak balik tempat tu. Sama juga kita pakai badan kita. Kita dah start lari, dah guna badan ni. So kita kena letak kepada steady state. Maknanya return to the normal. Normal state adalah buat cooling down dan juga stretching. Ramai yang tak buat. Apa yang saya perasan sebab apa? Sebab dah happy kan. Dah cross finish line, dah sarung medal, ambil finisher T, minum Milo, beratur minum Milo kan. Then after that balik terus. So kalau tengok method atlet, dia memang tak akan tinggalkan stretching, cooling down sebab dia tahu ini adalah sangat-sangat penting. So kalau tak buat memang coach akan rotan ni lah. Okay? Okay coach, maknanya bermaksud dikasih warm up atau stretching dulu ni, first kita kena buat warm up atau apa ni lah, then stretching. Begitu juga bila kita dah lepas sesuatu tu, kita kena cool down dan stretching balik. Betul coach Okay. Saya dah terima beberapa soalan juga ni daripada WhatsApp dan juga FB. Ada yang personal, tak tahulah diorang ni malu kot. Tanyalah malu tu. So kita bagus dekat topik ni. Ramai yang baru nak start lari macam saya ni, newbies ni, boleh lah. Alhamdulillah lah membantulah ilmu hari ni. Okay coach, setengah orang ni pun tak tahu macam mana heart rate ni. Apa itu heart rate, macam mana nak kira. Yang tadi coach dah bagi tahu. Dan setengah orang tak tahu heart rate ni ada ke dia punya paras dia ataupun maksimum dia, paling rendah dia ke apa ke. Apakah dimaksudkan dengan maksimum heart rate dalam larian? Dan boleh tak dipakai dalam sukan larian ni? Macam mana coach? Okay. So refers to the maximum heart rate ni bukan saja dalam larian. Memang dalam sukan apa-apa pun ada maksimum. Sebab maksimum heart rate ni adalah sekadar rumusan, formula yang dilakukan oleh research. Sebab kalau kita tak letak satu formula yang highest ataupun the peak point, macam mana kita nak kira kita punya maximum zone kan? So the formula be simple je, 220 tolak umur. Itu adalah formula yang simple untuk mengetahui maksimum heart rate. Maknanya setiap orang ada maksimum heart rate, refers pada age. Yang tu basic, general saja. Tetapi dalam kaedah performance, kita perlu tahu kita punya optimum ataupun kita kena tahu kita punya maksimum heart rate yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab orang yang nak training dengan cara betul ataupun atlet, coach akan buat satu sesi dipanggil field test ataupun test lah di mana nak ukur maksimum heart rate tu. Okay, biasa orang buat dekat lab ataupun boleh buat dekat field ataupun track, senang. So kalau kat track kita akan buat macam 400 meter punya loop tu, lari sekuat hati tapi dia buat by session lah, macam buat interval juga. Okay, lari pada zone yang memang maksimum lah sebab 400 meter tak sejauh 1 kilometer. So 400 meter tu indicate that memang anaerobic pun. Memang anaerobic zone lah. Kan kita lari maksimum then recover. Then repeat balik 400 recover. Repeat balik 400 recover. So 3 sesi tu kita akan tengok graf. So yang ni memang kena pakai chest heart rate monitor ataupun jam lah untuk indicate berapa maksimum yang kita capai dalam sesi yang 3 kali tu. Biasa orang nak measure maksimum macam tu lah.
ataupun boleh menggunakan hill repeats punya method, di mana cari hill yang 50 hingga 100 meter, okey, lari, naik bukit, recover, turun. Okey, masa kita lari tu memang kita push maksimum sebab kita nak dapatkan nilai maksimum heart rate yang betul, yang memang kita boleh carry. Okey, lari, turun, recover, lari balik, turun, recover, lari balik, turun, recover. Buat 4 set, then analyze lah data tu. So biasa orang yang tak suka data dia tak faham. Macam coach ni dia memang dah tahu, memang dia dah learn. So dia tengok peak heart rate berapa yang dia punya klien ataupun dia punya trainee tu dapat. So biasa macam saya sendiri buat maximum heart rate, tapi lepas beberapa bulan involve dalam larian lah, saya tak buat terus sebab bahaya juga. Sebab kita tak pernah buat max, tiba-tiba buat max memang akan pengsan lah. Sebab memang bahaya. So saya tak recommend untuk awal-awal ni. Kalau macam dah start lama, bolehlah measure maximum heart rate dengan betul. So saya punya maximum heart rate ikut calculation adalah 186. 220 tolak umur 34, 186. Tapi bila saya buat max heart rate punya test, field test, macam saya bagi tahu tu, saya dapat 190. So 190 dengan 186 tu beza dia 4 BPM je, tapi 4 BPM tu dia akan tarik zone tu lagi tinggi. Maknanya kita punya zone daripada resting, okay, ni maksimum tu lagi tinggi. So ramai orang tak tahu macam mana resting heart rate dengan maximum heart rate ni boleh dijadikan sebagai indikator ukuran fitness dalam larian. So bila resting tu lagi rendah, maksimum lagi tinggi, so dia punya range tu besar lah kan. Saya punya resting 50, saya punya ni 190. Berbanding dengan orang yang resting 60, maksimum dia 180. Kecil, ni besar. Okay, sebagai contoh je, saya ada satu slide, saya boleh share. Yang ni memang kaedah untuk, memang kita betul-betul nak optimize kita punya training lah. Sekejap Okay, so saya share dari segi resting HRR. Okay, ni kaedah HRR ataupun dipanggil heart rate reserve. So ni resting heart rate yang kita dapat yang masa awal-awal kita measure dulu kan. Let's say kalau orang tu 60, dia punya maksimum dia, let's say lah maksimum dia 180. 180 ni without ambil kaedah buat field test. So dia punya umur dalam 30 lah kan. Bukan. 220 tolak dengan ni 40. Umur dia 40. So dia punya ni sikit je, tengok dia punya heart rate reserve dia sampai 120 je. 60, 120 dan terus masuk training zone 180. Tapi orang yang memiliki heart rate, resting heart rate yang rendah 40, so tengok dia punya range. Besar kan? 40 hingga 180 besar compare dengan 60 hingga 180. So that's why resting tu memang sangat-sangat kita perlu tahulah ukuran sebenar dan juga maksimum. So maksimum kalau dapat tahu ukuran sebenar lagi bagus. Sebab saya punya saya pakai method HRR punya calculation, saya punya base tu sangat tinggi. Tapi sekarang ni orang lebih fokus macam mana nak improve zone 2, nak bagi tinggi. Dia bukan kita kena fokus zone 2 tu. Kita kena fokus average BPM kita. Let's say kalau kita buat zone 2 tu 145 BPM, okay, untuk masa sebulan ni average speed kita dapat 6 minit. Okay, kita punya pace lah 145 untuk 10 km 6 minit. Cuba kita compare dengan next 6 month. Okay, dia punya ni kalau kita betul-betul training, yang 145 tu dia bukan pace 6 dah. Dia akan jadi pace 5. Tapi zone tu tetap sama. Dia macam tu. Okay, so kena faham kat situ. Kebanyakan orang tak faham macam mana nak tetapkan ni, macam mana bila saya ubah resting heart rate saya, zone tu makin tinggi. Dia bukan zone makin tinggi, zone tu dia akan lagi besar range dia. Bila besar, indicate that kita memang fit lah. Sebab nak masuk ke reserve punya zone tu, kita start dengan 110 kan, let's say 110. Bila dah macam zone tu, resting kita dah fit, kita punya resting tu dah ke bawah, lagi besar. So kita still start kat 110 tu. Dekat 60% of maximum. Okay. So kalau lagi fit, lagi ke bawah lah. Tapi zone tu still sama. Okay. So tu untuk kaedah maksimum lah. Kalau boleh buatlah field test nak tahu. Kalau yang dah lama, kalau yang baru jangan. Okay, sebab memang bahayalah sebab ada case yang memang ada cardiac arrest. Okay, sebab kita dah awal-awal menggunakan maximum zone. Okay, saya harap korang faham. Sedikit teknikal lah macam ni. Okay, agak jelas juga berkenaan ni. So kita ada banyak soalan coach dalam komen di YouTube, di FB pun banyak. Tapi yang tu kita simpan dulu.
Sebab yang tu kita bagi dekat hujung-hujung sikit sebab banyak dia punya ni. Okey, antara lain ni coach, yang ni antara benda menarik juga sebagai seorang runner, persiapan sebelum berlari. Kebetulan pula baru lepas Standard Chartered Virtual Marathon tu kan. Tengok ramai juga. Ada minggu lepas rasanya. Tiba-tiba pula tengok ramai orang berlari apa semua kan. Okey coach, persiapan sebelum berlari dari segi pemakanan, peralatan dan juga keselamatan. Apa pandangan coach berkaitan perkara ni? Persiapan sebelum lari tu okey. Benda tu sebenarnya basic things lah kita kena tahu. Basic ni sebenarnya dia akan mempengaruhi kita punya performance. So orang yang jenis kompetitif dia memang akan punctual, bukan punctual lah. Dia akan particular terhadap pemakanan dia, tahap dia punya persiapan, preparation. Bagi orang yang biasa-biasa tak ada masalah. Okay, so dia ada dua terms di mana macam saya dulu, saya lari ni saya tak compete sangat, saya tak macam tak kisah sangat 10km dalam masa beberapa minit apa semua, tak ada, tak kira, saya just lari je. Tapi bila dah masuk performance sekarang ni, saya ada train more on performance, nak achieve something kan. So kat situ memang saya lain, saya punya habit pola pun dah bertukar. Memang dah kaji pemakanan, dah try error, apa yang terbaik untuk badan. So untuk orang yang baru nak start, tak ada masalah. Bangun pagi, tolong jangan makan sarapan yang besar lah. Kalau boleh ambil je macam biskut ke. The best way kalau orang yang nak lose weight, tak perlu makan apa-apa. Just minum air kosong ataupun minum kopi tanpa gula. So lari macam biasa. So itu untuk kaedah untuk lose weight lah. Tapi untuk kaedah performance, betul-betul nak perform dalam training ataupun dalam event, memang kita perlukan tenaga. So tenaga tu dalam bentuk macam mana? So biasa orang yang nak start lari pukul 6, kena bangun awal 2 jam sebelum, dapatkan simple carbohydrate. Maknanya kalau kita lari, kita akan menggunakan carbohydrate sebagai the source of energy lah yang paling utama. Kita tak pakai protein, kita pakai carbs. So carbs tu diperlukan untuk menyalakan unggun api lah. Macam cakap apa, bila kita nak start fire, kita kena ada something yang boleh menyalakan. Maknanya kita buat simple carbs tu 2 jam sebelum tu, macam makan pisang, makan roti, peanut butter tu untuk memberikan instant energy, untuk wake up call. So kebiasaan apa yang saya buat kalau saya ada training long run, kalau training biasa easy run saya tak ada makan apa. Kalau macam long run, saya akan prepare bangun awal pukul 4 pagi, saya akan ambil simple carbs. Okey, tapi kaedah tu sebelum tu macam malam tu dah start makan. Dah start makan karbohidrat untuk memberikan tenaga yang berpanjangan. Kalau saya buat long run 90 minit ke atas, memang saya akan makan nasi macam biasalah. Okey. So kalau macam nak lebih better, bangun pagi 2 jam sebelum, makan simple carb macam roti sekeping. Jangan makan banyak, sikit je. Sebab kita nak bagi satu, perut kita bloated, masuk angin. Sebab long run tu larian yang panjang. Kalau easy run 5km bawah 60 minit tak ada masalah, tak akan mengganggu perut. Okay, untuk 90 minit memang kena ada something yang boleh fill up kita punya perut lah. Okay, dan elak makanan yang pedas, elak makanan yang yang boleh strike kita punya ni. So gula pun sama, kalau boleh ambil just makanan yang ada memang gula, macam roti ada gula kan, roti adalah karbohidrat adalah gula, glukos convert into glycogen, tu gula. Tapi dia tak spike kita punya gula dalam darah secara drastik, kecuali kita ambil minuman yang bergula. Cecair ni dah lagi absorb punya persentage lagi tinggi daripada makanan dia slowly release. So that's why saya ambil macam roti ke pisang ke sikit lah. Then lepas running itu kita akan rasa energy. Okay, dah warm up, dah start peluh, kita akan rasa energy. Itu salah satu signifikan yang di mana badan kita dah ready. Okay, tapi kalau orang yang tak sempat nak ambil, macam tak sempat nak ambil makanan, tengok sedap dah pukul 6.50, takkan 10 minit nak makan, tak boleh. So ambil je energy drink ataupun apa-apa yang boleh memberikan instant energy untuk pembakaran start. Okay. So untuk preparation dari segi pemakanan lah, dari segi peralatan tu macam biasalah. Kalau macam orang tu ada jam ke apa semua, charge lah awal-awal kan. Dan pemilah kasut biasa macam saya memang dah kategorikan kasut. Kalau long run saya pakai kasut ni, kalau easy run saya pakai kasut ni, kalau zone 2 saya pakai kasut tu. Sebab benda tu yang mengajar kita macam kita adapt dengan situation, di mana setiap kasut dia ada banyak purpose dia. Bukan satu kasut ni jangan buat semua, tak boleh. Sebenarnya memang dalam konteks performance kita kena lebih invest sikit lah. Tapi kalau nak sihat, sekadar satu kasut pun dah okey, tak ada masalah. Boleh campur untuk speed session, long run session ke apa, tak kisah. Okay. Tapi dari segi preparation, kalau betul-betul nak perform, memang kena faham dengan konsep
which suit for you. Maknanya kita nak train speed kena pakai kasut ringan macam tu. Kalau nak train long run zone 2 pakai kasut berat sikit. Saya menggunakan kaedah tu sebab saya faham saya punya badan memang akan tolerate ataupun akan berikan impact yang baik, yang bagus serta nak prevent injury tu je. Okay, so dari segi pemakanan dan peralatan. Untuk keselamatan pula, biasa kalau running waktu pagi, gelap, masih gelap, okay, kalau boleh baju tu pilih bright colour lah, bright colour, dan juga macam kalau malam, petang pun sama, bright colour. Okay, janganlah kasut hitam, baju hitam, seluar hitam, bahayalah. Untuk keselamatan tu orang tak nampak kita. Okay, dan satu lagi kalau macam kita running on the main road, larian tu perlu dudukan bertentangan dengan arah kereta. Jangan lari ikut sama dengan kereta. Biar kereta nampak kita, kita nampak kereta. Macam tu. So untuk keselamatan lah. Kalau boleh, kalau pagi tu biasa saya akan pakai blinker lah. Yang berkelip lah lampu ataupun pakai vest ke kalau larian yang panjang lah. Kalau just setakat easy run tak apa. Tak kisah buat je kan. Okay. Tu dari segi preparation lah. So terpulang lah kalau orang nak lose weight. Macam saya cakap tadi lah, tak perlu makan pagi. Tapi kalau nak dalam konteks performance memang kena makan sikit. So berbeza dengan kaedah macam event perlukan carbo loading. Carbo loading ni mana memang kita maximiskan tenaga tu diproses, diletak kat otot dengan salur darah dengan liver macam tu kan. So dia akan dipakai masa event. Tu lain. Berbeza. Janganlah carbo loading semata-mata nak buat easy run. Bukan dia jadi lose weight lah. Yang tu dah memang seminggu nak pakai benda tu kalau buat easy run, kalau buat carbo loading. So kaedahnya kalau nak kuruskan badan ataupun nak losing weight, tak perlu makan, just minum air kosong ataupun caffeine kan, kopi kosong pun dalam research pun bagus menyatakan akan improve kita punya heart rate. Bila heart rate tu dah naik sikit, the total kalori tu akan lagi banyak sebab dia improve fokus kan. Okay, so kalau nak perform memang kena makan lah. Okay, so harap itu menjawab. Dari segi penggunaan baju macam sekarang ni walaupun dah tahu, biasa dulu saya start saya guna cotton ni baju kan. Cotton memang dia menyerap peluh, dia akan jadi berat dan dia akan jadi chafing. Bila chafing kalau laki, nipple sebenarnya boleh berdarah tau kalau buat full marathon guna cotton punya kain. Sebab dia chafing, dia bergesir. Memang sakit, seriously sakit. Orang yang tak pernah experience tahu. Saya pernah guna baju yang cotton biasa, memang balik tu meleceh, sakit sampai ada yang berdarah. So kalau boleh pilihlah baju yang memang yang ringan, senang kering, yang memang bagus lah, memang design untuk running macam dry fit, cool fit, okay, yang boleh yang menggunakan material macam nilon, polyester, ringan kan, udara pun boleh tembus, okay, dan juga kurang berlakunya chafing. So selection persiapan tu penting lah untuk kita optimiskan kita punya training kalau betul-betul serius nak training. Kalau just untuk jogging biasa tak ada masalah, pakai kapten pun tak ada masalah. Okay, so tengoklah kesesuaian. Okay. Okay coach, thank you. Bermaksud dekat sini persiapan tu sangat penting coach So kalau pada saya lah, gaya kena pergi dulu. Itu kebiasaannya. Okay, kat sini kita nak keluarkan sedikit iklan daripada UAE ni. Kita minta keluarkan daripada tu. Okay, ni daripada saudara Ros Anis. Assalamualaikum. Bagi meminat mendapatkan khidmat runding cara diet bersama dietitian. Yang ni memang proper dietitian. Anda boleh isi Google Form yang tertulis tu. Daripada klinik diet UAE Kuantan, YouTube channel pun ada. Kita punya diet ni pun selalu juga berkongsi dengan community berkenaan dengan pemakanan yang betul dari segi apa, itu, ini semua. So boleh tengok dekat sini dan boleh dapatkan kontak tu ya. Okay, seterusnya kita akan pergi coach Okay, tadi kita dah tahu persiapan apa semua. Okay, ni untuk orang yang baru kot macam saya lah. Saya ni lah, kira newbies baru nak berjinak balik lepas injury. Kan? Okay, latihan yang sesuai kot. Jika seseorang yang baru nak berjinak dengan larian ni, ada atau ada yang nak jadi pelari denai ke apa ke kan, minta pandangan coach. Okay, dalam konteks ni pula, latihan yang sesuai, dia depends pada purpose of running lah, tujuan kita berlari. Ada orang yang suka road run, ada yang suka trail run, kan? Macam denai tu trail lah. Ada yang suka macam hiking, ada yang obstacle run, yang ada halangan macam OCR kan, memang Spartan ke apa semua. Depends on the purpose. Kalau macam kita nak train, lebih kepada macam leisure, nak membentuk lifestyle tu, training sama je sebenarnya. Dengan first kali, catat gunakan teknik durasi. Maknanya kebiasaan apa-apa approach yang coach
profesional lakukan adalah memberikan duration. Duration ni sebagai satu benchmark. Maknanya kita baru start training, kita bagi benchmark menggunakan durasi. Biasanya orang baru nak start buatlah durasi secara gradual, maknanya start first week 30 minit dulu. Dan naikkan sikit-sikit, next week naikkan 40 minit. Sesi pula frekuensi dia 30 minit 3 kali seminggu dah pun membadai. Okay, tapi kalau untuk lose weight, lift different things. Okay, untuk macam permulaan menggalakkan larian ni sebagai salah satu lifestyle yang sangat baik, start dengan 30 minit, gunakan durasi. Sebab apa durasi? Macam saya terangkan tadi, jika kita menggunakan distance, kita akan hilang fokus. Sebab sebagai contoh, kita nak bangun pagi pukul 7. So kalau kita menggunakan durasi 30 minit, by right 7:30 dah siap. Okay, tetapi kalau kita menggunakan distance, kita bangun pukul 7, kita set bangun pukul 7, tiba-tiba kita terlelap 7 suku. So kalau kita nak buat 5 km, kita tetapkan 5 km, what happen? So takkanlah 5 km boleh habiskan dalam masa 15 minit untuk beginner. So dia akan mengganggu konsentrasi. So kita akan down, kita akan demotivate. So that's why saya menggunakan ataupun saya menasihatkan orang yang baru nak start menggunakan durasi. Tak ada masalah. Fitness still there. Maknanya dia boleh naik. Tak ada masalah. Boleh still ada improvement. Okay. So tengoklah, planning is important. Kalau orang betul-betul nak perform dalam larian, memang kena ada jadual yang berstruktur lah. Yang betul-betul kita set lah. First week kita buat 30 minit. Second 3 kali seminggu. Second week kita naikkan 40 minit. Okay. Third week kita naikkan 60 minit. Okay. Lepas tu following week kita ni lah adjust lah. Okay, dalam sport science dipanggil progressive overload. Dalam sport science memang ada kaedah ni, okay, untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Okay, progressive overload ni means intensity naik secara bertingkat-tingkat. Dan ada satu masa dia akan stagnan, membolehkan recovery berlaku, dan dia naik balik, dia peak performance. Okay, so dia ada tempoh fasa-fasa dia lah dalam training periodization. So fasa stage 1 preparation, second stage is strength, endurance, third phase is peaking, last stage is transition. Maknanya zone yang memang kita perlu recover. Tu dalam sport science lah, tapi dalam rumus kita ingat je progressive overload ataupun menggunakan teknik angsu maju. Maknanya sikit-sikit. Jangan terus buat 60 minit first. Memang korang akan injured, korang akan demotivate, seriously. So orang yang betul-betul nak train ataupun nak cuba larian ni, gunakan konsep yang paling selamat. Macam sama juga contoh macam running event. Nak masuk janganlah terus lompat buat 42. Buatlah fun run dulu 5 km. Macam saya sendiri, alhamdulillah, daripada sebenarnya saya punya larian ni start dari warm up saja. Saya bukannya runner, saya bukannya elite runner, saya just avid runner, orang yang sukakan fitness. Saya punya background is a fitness, bukan running. So saya start dengan klien buat warm up satu loop 1 km je untuk pemanasan badan daripada buat HIIT training, strength training. Lepas 1 km tu saya rasa macam best pula running ni. Cakap kat klien, jom kita buat 2 km pula, 2 loop hari ni sebelum buat workout. Then daripada 1 km warm up tu, okay, saya dengan klien saya, group of klien saya nak 5k fun run, dapat rasa medal, best shock. Lepas tu saya nak for 7 km event, saya nak for 10 km, sign up for 15, sign up for 21, half marathon, 30, 42. Then diorang end up dengan 50 km ultra distance. Saya punya klien, 4 orang. Okay, so dari situ memang kita buat gradual, betul-betul gradual. Sebab apa tak nak bagi injured. Alhamdulillah so far memang mereka semua zero injury. Dan saya, alhamdulillah so far saya pernah rasa 100 km ultra distance. Dia memang achieve, memang jadi finisher. So dari 1 km tu, kalau ikutkan progress overload tu sampai 100 km. Okay, adakah end up kat situ? Tak tahu kan. Mungkin nak cuba 100 miles, 168, tapi mungkin dalam masa sekarang ni tak sesuai lah sebab tengah training apa semua on off. So fokus atas kemampuan kita lah kalau boleh. Okay, so gunakan durasi. Second is progressive overload. Dan tengok kita punya sign and symptom, di mana kalau badan kita memulakan rehat, just rehat. Kita tak perlu buat apa-apa, rehat. Sebab kalau frekuensi 3 kali, 30 minit, tiba-tiba kali kedua tu, kali ketiga kita nak buat rasa macam rasa penat lah. Sebab stres kerja ke kan, rehat tak cukup, tidur tak cukup, terganggu macam air, baby baru lahir kan. So just keep je.
just keep je third session tu. Tak apa, tak ada masalah. Sebab recovery is a part of the training. Sebab orang yang sebagai atlet ataupun sebagai orang yang suka performance, dia tahu badan tak recover, apa yang berlaku pada kita. Kalau macam orang yang training dengan heart rate, okay, third session tu heart rate akan tinggi. Sebab badan tak sempat recover. So kita nak training ikut heart rate, zone 2 biasa buat pace 6, tiba-tiba kena buat pace 7 sebabkan badan tak cukup rest. Okay, so itu adalah indikator di mana kita dah overtrain ataupun kita bong lah, bong awal. Okay, kalau boleh gunakan teknik duration dengan progressive overload lah untuk permulaan. Tak kisah orang nak start training ataupun dah lama start training. Okay? Alright coach, betul lah coach kata tu, bong is real. Kan? Okay, dekat sini antara latihan ni kita kena faham lah apa tu training principle dia, dan recovery is a must. Maknanya di dalam apa-apa bidang sukan pun recovery is a must. Okay coach, ni soalan ringkas ya coach. Zaman sekarang ni zaman teknologi coach. So semua benda di hujung jari dan di hujung pangkal apa kita panggil pangkal wrist. Wajib ke kena ada smartwatch ni coach? Ataupun dia hanya trend ataupun gaya? Macam mana smartwatch? Saya start 2015 dulu tak ada guna smartwatch. Memang tak tahu pun smartwatch tu memang wujud, ada tahu tapi tak macam trigger nak pakai lah. Macam bukan orang cakap apa, kemampuan tu bukan kemampuan juga. Maknanya bukan mengikut tujuan lah. Maknanya just nak lari je kan, bukan nak tengok timing sangat apa semua. Tapi once dah start serious, bagi saya kalau ada smartwatch ni is orang cakap apa, optional lah, benda ni optional. Orang yang suka ke performer nak tahu apa betul-betul terhadap larian ke apa semua memang optional lah. Better ada. Sebab apa? Sebab smartwatch ni kita akan dapat tahu jarak. Sebab apa? Smartwatch yang untuk running biasa akan provide GPS dengan heart rate sensor. So dapat mengetahui jarak dengan betul, dapat tahu kita punya heart rate zone. Maknanya orang yang nak serious training kena tahu dia punya zone-zone juga. Okay. Dan masa sama memang satu, invest smartwatch. Satu fungsi utama bagi saya lah, memotivasikan diri. Betul. Sebab bila korang dah beli benda ni dah ada sampai ada paling mahal dalam 8,000 tau. Paling mahal. Paling murah boleh dapat dalam 2-300 dah boleh. Brand yang biasa, depends on the brand, depends on the function dia, multi sport ke ataupun running only. So macam dah invest, takkanlah korang tak buat, mesti korang akan buat. Tu the part of the motivation untuk kita carry forward. Kita nak bagi motivasikan diri lah kan. Maknanya ni self cakap apa, motivation. Beli kasut baru pun sama. So it's investment, the good investment, health investment. Bagi kita fikir, alah kan beli kasut ribu-ribu, running ke tak? Terbakar, mesti terbakarnya. So kasut sebenarnya tak perlu ribu-ribu, pakai 200-300, bawah 100 pun ada, tak ada masalah. This is investment yang kita akan guna. So bagi saya untuk running performance memang perlu. Kipchoge pun dah dapat jam kan, dapat 10 jam. Sebab dia memang dia nak optimal dia punya training. Okay. So kalau macam saya pernah pakai phone, 2 kali phone saya rosak. Masa 2015 dengan 2017. Sebabkan pakai phone, saya pakai arm push. Letak phone dalam arm push, bila berlari, memanglah dia akan gerak kan. Gerak. So badan saya ni memang kuat berpeluh. Peluh tu dia melekat dekat arm push. Bukan melekat, dia dah basah kat arm push. Dan masa sama, dulu yang arm push tu dia pakai plastik biasa. So screen tu dia akan jadi ni tau, tak boleh respon. Dah suat nak ambil gambar ni cepatlah kan. Tak boleh sebab dah rosakkan screen. Sebab peluh garam. Garam pula kena elektronik. What happened? Ikut konsep yang simple. So konsep kimia kan. So akan rosakkan screen. Memang 2 kali tukar handphone. That's why saya invest ni. So memang nak tak nak orang yang nak serius dalam running, apa salahnya invest kan. Kalau orang cakap alah larian dulu tak perlu pakai jam pun, tu dulu. Sekarang kita gunakanlah apa yang dizahirkan teknologi yang orang buat ni, kita pakai je, tak ada masalah. Jangan compare dulu orang cakap pakai kasut tak ada cover plate, sekarang kasut pakai cover plate. Tak apalah, tu adalah perubahan teknologi kan. Teknologi tu mungkin boleh membantu, ada juga tak membantu. Dia depends pada atlet tu sendiri. Orang yang malas training dengan orang training, pakai carbon fiber, pakai carbon fiber, apa result dia? For sure lah orang yang training tu lagi better kan. Orang yang tak training tu pakai kasut ribu-ribu pun mesti sama. Okay. So saya punya tu.
Okey coach, terbaik coach. Maknanya kena adalah smartwatch. Saya pun ada kat coach. Yes. Ada. Ada. Okey, dekat situ halang coach. Tadi tu smartwatch. Sekarang ni nak kata kalau kasut, takkan nak kata smart kasut. Tapi pada saya teknologi sangat membantu coach yang benda-benda ni. Sebab itulah pentingnya ergonomics dalam sports. So maknanya any substance yang membantu kita untuk maju. Ataupun lebih kata gaya yang membantu untuk kita lebih nampak performance lebih berjaya lah.